Saya di Melaka selalu saya sebut, tugas agama itu, agama diturunkan untuk menghilangkan 3 perkara itu. Kalau 3 perkara itu ada dalam masyarakat, dalam rakyat kita, maka tugas agama kita tak sempurna. Yang pertama mesti menghilangkan kelaparan. Yang kedua mesti menghilangkan kejahilan. Yang ketiga mesti menghilangkan kedukaan rakyat. Sebab itu kalau kita tengok berapa banyak rakyat yang berduka kerana sistem kita yang salah. Berpuluh tahun kita memerintah, tapi kita gagal untuk menyediakan peluang pekerjaan. Kita gagal untuk menyediakan kehidupan yang baik kepada rakyat. Kita gagal untuk mengeluarkan rakyat daripada kemiskinan. Sebab itu bila kita tewaskan UMNO dan Barisan Nasional, kerana kita tahu, rakyat Malaysia tahu bahawa agihan kekayaan dalam negara kita tak dibuat secara betul. Macam debat Datuk Seri Anwar dengan Datuk Seri Najib tentang kek itu. Ekonomi ini macam satu kek. Sebab itu agihan itu tak cukup, tak betul. Yang banyak makan kek itu, itulah Datuk Seri Najib, dia makan kek itu dah banyak-banyak. Yang sampai kepada kita di Pasir Mas ni berapa banyak, berapa kerat kek. Ada setengah-setengah di kalangan kita tak dapat pun kek tu, tak rasa pun kek tu, tak sampai pun pada kita, pada anak-anak kita, pada keluarga kita. Kita sudah tewaskan UMNO Barisan Nasional. Siapa yang menghidupkan UMNO Barisan Nasional? Dulu Tok Guru Ni Aziz peringatkan kepada kita. Apa dia ingatkan? UMNO ada 2 tongkat, MCA, MIC. Dua-dua tongkat UMNO ni dah patah. Kita Pakatan Harapan bukan sahaja patahkan tongkat UMNO, tapi kita sudah patahkan kuasa UMNO. Siapa yang kembalikan UMNO kepada kuasa? Siapa? Ini yang berlaku kepada kita. Segala kerosakan negara kita, Kelantan selalu sebut dia tak dapat peruntukan yang betul. Saya tak nafikan. Kelantan, rakyat Kelantan memang diangkat tinggikan oleh kerajaan persekutuan. Saya tak nafikan itu. Kita sudah merdeka lebih daripada 60 tahun. Nak sampai daripada Kuala Lumpur sampai Kelantan pun berjam-jam. Saya pun dah, kalau dah umur macam ni pun nak memandu lama pun dah tak boleh tahan dah. Daripada Kuala Lumpur sampai sini, macam mana jalan raya kita? Mana pergi lebuh raya kita? Mana pergi kekayaan negara kita? 60 tahun merdeka, kita tak dapat memajukan perhubungan antara negeri-negeri, termasuk terutamanya di Kelantan ini. Itu tidak dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional secara adil. Macam tu juga pendidikan, macam tu juga isu-isu yang lain. Bila kita jatuhkan UMNO Barisan Nasional, saya pun kadang-kadang dengki juga dengan kerajaan Pakatan Harapan walaupun saya dalam kerajaan. Bila kerajaan Pakatan Harapan beri 400 juta tunai kepada negeri Kelantan, Melaka pun dapat juga. Saya tak bohong lah, saya betul-betul, saya tahu lah. Saya dapat 50 juta saja. Sedangkan penduduk Melaka dengan Kelantan itu tak sampailah 8 kali ganda. Saya dapat 50 juta, Kelantan dapat 400 juta. 8 kali ganda daripada apa yang Melaka dapat. 400 juta itu sama dengan perbelanjaan Melaka 1 tahun. Kemana Kelantan belanjakan wang ini? Kemana Kelantan belanjakan wang 400 juta itu? Saya dapat 50 juta 2019, lebihan wang kerajaan negeri Melaka 60 juta ringgit. Jadi bukan kata kerajaan Pakatan Harapan tak membantu. Bukan senang kerajaan persekutuan nak bagi tunai pada negeri. Untuk belanjakan 400 juta itu, 400 juta macam saya sebut tadi, 1 tahun pembelajaran negeri Melaka. Tetapi tidak diurus dengan baik. Macam tadi sebut, saya bukan tak nafikan, Melaka pun ada juga esko saya yang dulu dia kata, YB, kita dapat duit ni, kita belilah kereta. Nak pakai kereta baru. Kereta kami pakai itu kereta Honda. Dah 3 tahun lebih, dah 4 tahun dah. Dekat 4 tahun, 3 tahun lebih. Mereka minta tukar kereta baru. Saya kata pakai kereta tu. Kalau dia rosak, pergi repair. Kita
Mesti kita tahu. Mana ada orang 3 tahun tukar kereta, 4 tahun tukar kereta, 5 tahun tukar kereta. Orang kaya bolehlah, tapi kita harus melihat keperluan rakyat tu. Apa keperluan rakyat? Tengok pendidikan rakyat, masa depan rakyat. Sebab itu macam saya sebut tadi, kesempurnaan tugas agama kita, mesti kita dapat keluarkan rakyat daripada kemiskinan ini. Sampai bila kita harus membiarkan ini berlaku di depan mata kita? Kita boleh buat perubahan. Kita ada kuasa untuk memilih. Demokrasi ini, itulah kuasa rakyat. Jadi pemimpin tak boleh sewenang-wenangnya. Mereka boleh buat apa sahaja. Walaupun landasan kepimpinan Kelantan ini sudah diletakkan supaya Kelantan ini pastikan dia membangun sesuai dengan kehendak Islam ini. Tapi dalam masa yang sama dia tidak boleh terus membiarkan kemiskinan rakyat. Dia tidak boleh membiarkan kehidupan rakyat itu duduk dalam keadaan kedukaan. Kenapa Islam itu mahu membebaskan manusia daripada kedukaan itu? Karena isu-isu sosial kita, masalah remaja, masalah keluarga, masalah dada, masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat, itu semua harus dibebaskan dengan agama itu. Sebab itu negara-negara yang berjaya dalam dunia ini, apa garis pertama? Dia lihat kemiskinan. Mana negara yang dapat bebaskan daripada kemiskinan, negara itulah yang berjaya. Dulu kita selalu mengaji tentang Umar Abdul Aziz. Kita bercakap tentang bagaimana dia mengagihkan kekayaan negara sehingga suka nak cari orang yang miskin, sehingga suka untuk mengagihkan wang zakat itu. Itu ada dalam kitab-kitab kita. Itu dibicarakan di masjid-masjid kita, di surau-surau kita. Itu adalah garis bagi menentukan kerajaan itu berjaya atau tidak. Yang digariskan oleh agama, yang digariskan oleh Islam. Dan itu sudah cukup menjadi penilaian kepada kita bahawa kerajaan yang ada pada hari ini adalah kerajaan yang gagal menurut agama itu sendiri. Sebab itu kita mesti berani bawa perubahan kepada masyarakat kita. Macam saya sebut tadi, itu baru satu isu air yang sebenarnya boleh memberikan sesuatu yang besar kepada kita. Belum lagi Kelantan dengan tanah dia. Saya fikir Malaysia kalau diurus dengan betul, kalau kita dapat kekal ni Menteri Pertanian ini, saya yakin Kelantan boleh jadi jelapang makanan bagi Malaysia ini. Air cukup, tenaga rakyat cukup, tanahnya cukup sebut. Tadi saya tanya siapa tanam durian tadi, Ustaz, ada orang tanam Kelantan tanam durian. Saya beritahu, saya pun belajar, saya pun tanam durian juga. Dulu yang beritahu saya sumber kekayaan negara ini, antaranya hasilnya adalah durian. Inilah Menteri Pertanian ni. Masa saya rapat dengan kementerian tu, saya tak nafikan. 3 bulan lepas saya pergi di Johor, di Muar. Ada satu orang tu dia nak jual tanah yang ada pokok durian. Tanah itu luas dia 5 ekar. 5 ekar ada pokok durian yang berumur 15 tahun ke atas. Sebahagian tu saking campurlah IOI campur. 5 ekar tak di Muar, harga dia berapa satu 5 ekar itu? Harga dia 5 ekar itu, durian itu 15 tahun. Harga tanah itu dengan pokok tu ialah sebanyak 5 juta ringgit. Itu kekayaan kita. Bayangkan Kelantan ini kalau rakyatnya diberikan peluang, diberikan tanah, tak payah banyaklah, 1 ekar, 2 ekar, 3 ekar, untuk dia bangunkan dengan sumber kekayaan baru, Kelantan akan jadi negeri yang kaya. Rakyat akan jadi rakyat yang ada hasil dan ada pendapatan. Sebab itu ini yang penting bagi kita. Sebab itu saya mahu kita semua mesti letakkan keyakinan kita. Jangan ada kebimbangan kita bahawa kita tak boleh mengubah kerajaan. Kita mesti ada keyakinan bahawa kalau kita sepakat, dan saya yakin orang Kelantan ada kesepakatan itu. Kebimbangan dia kalau kerajaan ini jatuh nanti diambil oleh UMNO Barisan Nasional. Kita amanah ini memberikan alternatif.
memberikan peluang kepada rakyat. Dan walaupun kita memerintah 22 bulan, kita telah buktikan apa yang telah kita buat. Saya walaupun 22 bulan, alhamdulillah, dah itu tempoh yang saya diberi masa. Saya beri rumah percuma kepada rakyat yang dipanggil rumah peduli. Harga dia RM37,000. Percuma ya saya bagi pada rakyat. 500 biji yang kita rancang. Dah kerajaan kita jatuh, yang mana kita boleh berilah. Rumah percuma. Untuk orang muda, kita ada apa yang kita panggil dulu adalah rumah. Rumah yang kita sewakan kepada orang muda di kawasan bandar. Kadar sewa dia adalah sebanyak RM150 satu bulan. Boleh kerajaan juga. Kalau orang tua-tua, kita tahu orang tua uzur pakai pampers. Di Melaka tu, masa kerajaan kita memerintah, orang tua-tua yang pakai pampers ni, pampers itu kita bagi percuma kepada rakyat. Jadi sebenarnya kita boleh lakukan ini. Negara kita kaya. Sebab itu kita mesti memilih pemimpin yang betul. Mesti meletakkan balik landasan yang betul kepada kerajaan ini. Dan saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Saya yakin bahawa rakyat Kelantan akan ada kesedaran, tahu untuk memilih. Kerana kita tahu sebenarnya di Malaysia ini, kita tahu bahawa ilmu politik demokrasi ini ada di negeri Kelantan. Dan saya harap rakyat Kelantan kembalikan balik pengetahuan dan keagungan negeri ini yang boleh memilih pemimpin yang kadang-kadang sudah lupa tanggungjawab dia untuk memajukan dan memakmurkan rakyat negeri Kelantan ini, insyaAllah. Jadi saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir. Teruslah kita sama-sama berusaha untuk membawa satu perubahan yang lebih baik untuk negeri Kelantan dan juga untuk negara kita Malaysia. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.